Okey, kaedah yang kedua, tree diagram. Okey, tree diagram. Kita ingat balik, kalau katakan kita ada dua event. Yang pertama, kita akan pecah A, satu lagi bukan A prime. Maka ranting ni maksudnya nilai keberangkalian PA. Kemudian kita ambil peristiwa yang kedua. So setiap point ni kita pecah dua, B dengan B prime, dan seterusnya. Okey, kemudian daripada sini kita boleh senaraikan outcome dia. Maksudnya kemungkinan dia. Okey, kemungkinan dia, kita akan baca satu ranting ni. Setiap ranting ni kita gunakan A intersect B. Setiap ranting ni sampai dah yang di bawah ni. Okey, jadi kalau kita nak jawab soalan, apakah nilai keberangkalian PA intersect B, kita baca je ranting ni yang boleh menghasilkan A intersect B. So baca yang ni, nilai ni dengan nilai yang ni. Okey tak? Kemudian kita kena ingat satu ranting ni, satu ranting ni jumlah dia mesti satu. PA tambah dengan PA prime mesti satu. Okey. Kemudian ini kemungkinan soalan dia akan tanya yang ni pertama. Ada juga nanti soalan dia akan tanya find the probability of event B. Okey, yang ini kita tak boleh ambil nilai yang di sini ataupun nilai yang di bawah ni. So kita kena ambil ranting yang boleh menghasilkan B. Ni satu, ni yang kedua. Maka kita kena ambil satu ranting ni. So PA intersect B tambah dengan PA prime intersect B. Maksudnya kita akan ambil ranting yang ada B. Dia tak boleh pilih nilai yang di sini. Kalau yang depan ni tak apa. Okey, so ingat dua ni formula ni. Okey. Kita lihat contoh. Okey, contoh 14. Okey, contoh 14. Dia yang pertama kita kena cari dia punya event dia. Okey, yang pertama kita lihat event dia adalah rainy days. Hujan. So kalau kita nak mudah, kita define dulu. R ni merujuk kepada hujan. Okay, rainy day. Kemudian peristiwa yang kedua, accident happens. So katakan saya wakilkan dengan A lah. Okay. Selanjutnya bila kita jawab soalan, kita define dulu dia punya event dia. Kemudian so daripada sini kita akan buat tree diagram. Tree diagram. Okey, maknanya okey, kalau kita buat yang pertama. Yang pertama kita mesti bincang dulu rain ataupun not. Keberangkalian hujan berapa? Kita ambil yang ni 0.2. Kemudian yang 0.6 ni maksud dia apa? Keberangkalian yang di mana? Okey, yang ni accident, not accident. Accident, not accident. So maklumat yang ni adalah 0.6. Ini dia panggil conditional probability. Maksud dia mesti event R dulu, selepas tu baru A. Kemudian kita gunakan tadi jumlah ranting kita mesti satu. Maka di sini berapa? 0.8. Okey, kemudian 0.6, maka di sini 0.4.
Okey, kemudian kita ada maklumat tambahan. Tambah lagi, kita ada nilai 0.2. 0.2 nya di mana? Okey, not a raining day. Maksud dia kita akan ambil ranting ni, maka probability any accident happen 0.2. So di sini lah. Maka di sini berapa? 0.8. Okey, kemudian soalan kita nak mencari probability. Tapi syarat dia an accident happens. Maksud dia kita nak mencari inilah. Kena tengok balik nota yang tadi. Kita tak boleh ambil nilai 0.6 ataupun tak boleh kita ambil nilai 0.2. Tak boleh pilih salah satu. So apa yang kita buat? Formula dia apa? PA equals to, kita ambil ranting ni, ranting yang ni dengan ranting yang ni. So antara ranting ni darab, so 0.2 darab 0.6. Antara ranting berikutnya dia O tambah. Satu ranting ni N, maka darab. So ranting yang ketiga 0.8 darab dengan 0.2, dapatlah 0.28. Okey tak? Soalan yang kedua. Soalan yang kedua, bila soalan ni dia menggunakan perkataan if ataupun given, maksud dia kita akan buat if, letak slash. Accident happen, maksud dia event. Jumpa perkataan if ataupun given, letak je slash. Kemudian baru soalan nak mencari PR. Okey. Jadi jangan terbalik, jangan pula cari probability accident happens. Bila ada perkataan if, letak je slash. Kemudian kalau kita rujuk kepada formula, ini adalah R intercept A dibuat by apa ni? PA. Maksud dia kita akan baca ikutlah, kalau ini di bawah pun di bawah. Okey, kemudian macam mana kita nak kira nilai yang di atas ni? R intercept A. Ranting yang mana? Ranting yang pertama kan? So ambillah 0.2 darab 0.6. Yang PA tadi berapa? 0.28. Jadi kamu kira lah. Nak buat dalam bentuk fraction boleh, di semua number pun boleh. Okey, kita lihat contoh yang ke-15. Okey, yang pertama kita lihat event yang kita perlu pertimbangkan. Yang pertama, living more than 2 miles from work. Okey, yang pertama, event yang pertama, katakan kita ambil L ni adalah event living more than 2 miles from work. Okey. Kemudian event yang kedua adalah travel to work by car. Ini adalah event yang kedua, maksud dia T, katakan saya guna T, travel to work by car. Okey, so kita akan ikut je dia punya tarifan dia. Of those employees living more than 2 miles from work, maksud dia probability. Event yang pertama tu adalah living more than 2 miles from work. Kemudian 90% travel to work by car. Itu maksud dia kita punya probability utama kita adalah T. Maksud dia event yang kedua adalah T. So nilai dia adalah 0.9. So ingat balik, T adalah travel to work by car. Kemudian maklumat yang kedua, of the remaining employees, only 50% travel to work by car. Okay, maksud dia 50%. Okay, maksud dia of the remaining employees, only 50%. Maksud dia ini sama juga, travel to work by car. Ini yang selebihnya, yang selain daripada yang tadi. Itu adalah maklumat 0.5. Okey, itu maklumat yang kedua. Kemudian
Maklumat yang seterusnya adalah it is known that 70% of employees live more than 2 miles from work. Ini maksudnya dia hanya fokuskan kepada employees live more than 2 mile from work. Maksudnya kita akan gunakan PL. Okay. PL equals to 0.75. 0.75. Okey, jadi kalau kita berdasarkan maklumat ni, kita akan lihat event yang pertama kita adalah L, event yang kedua adalah T. Okey. So kalau kita nak buat tree diagram, kita akan bina bermula daripada L. So L, kemudian not L, kemudian baru kita gunakan T, T prime, T, T prime. Okay. Sebab travel to work by car tu adalah event yang kedua. Jadi kita isi. So T after L ini adalah 0.9. So letak kat sini 0.9. Maklumat yang kedua adalah 0.5. T after L prime. T after L prime. Ini adalah 0.5. Jadi yang merah ni adalah untuk melengkapkan supaya satu ranting tu nilai dia adalah 1. So ini pun sama. Kemudian PL adalah 0.75. 0.75 dan yang satu lagi ni adalah 0.25 supaya jumlah dia mesti 1. Okey, kemudian berdasarkan tree diagram ni kita nak determine the overall proportion of employees who travel to work by car. Maksudnya kita nak mencari probability L. Kita nak mencari probability T. Sebab who travel to work by car. Maksudnya PT dia tu. PT ni berada pada ranting yang kedua. So ada dua kemungkinan. Sama ada kita pilih ranting yang pertama ataupun ranting yang kedua. Jadi kalau kita rujuk pada ranting yang pertama, so PT kita adalah 0.75 darab dengan 0.9, or kita ambil ranting yang ketiga 0.25 kemudian darab dengan 0.5. Kita pilih ranting yang ketiga. So kalau kita selesaikan ni, so kita akan dapat 0.8. Okey, kemudian soalan B pula. Determine the probability that an employee who travel to work by car lives more than 2 miles from work. Ini maksudnya kita nak mencari okey, yang pertama sebenarnya kita nak mencari event yang pertama tu adalah event yang pertama C tu adalah travel to work by car, C. Okey. Maknanya kalau ikut soalan ini, determine the probability that an employee who travel to work by car lives more than 2 miles from work. Ini maksudnya event yang pertama kita adalah yang ni. So kita akan gunakan /T. Kemudian ini adalah event yang kedua. More than live more than 2 miles. Maksudnya kita gunakan L. So kita gunakan conditional probability. Kita gunakan L intersect T divided by PT. Okay. L intersect T. L intersect T maksudnya kita pilih ranting yang pertama. So 0.75 darab dengan 0.9 bagi dengan PT. PT yang kita dah cari tadi 0.8. Okay, so kita akan dapat 0.8438. Okay, kita lihat soalan 16. A mathematics puzzle is given to 3 students, Amin, Ali dan Abu. Amin, Ali dan Abu. From the past experience, known that the probabilities Amin, Ali and Abu will get the correct solution are 0.65, 0.6 and 0.55. Okay, kemudian if 3 of them attempts to solve the puzzle without consulting each other, find the probability that the puzzle will be solved correctly by all of them. Okay, yang pertama kita kena define dulu event. Okay, katakan event yang pertama ni
Yang ini kita boleh define. Ini adalah Amin. Ini yang pertama ya. Amin answers correctly. Okey, kemudian yang B ni pula, yang kedua Ali, sama juga answers correctly, dan seterusnya. Sini adalah untuk Abu, answer correctly. Okey, jadi kalau kita selesaikan ni, kita boleh menggunakan Venn diagram. Okey, yang pertama kita boleh mulakan daripada Ali. Okey, kita boleh mulakan daripada Amin. Amin. Kemudian yang kedua bukan Amin. Jadi kalau Amin jawab dengan betul, so kita akan dapat 0.65. 0.65. Kemudian kalau salah, pastikan untuk tree diagram jumlah dia mesti 1. Jadi yang di bawah ni, ini adalah kita perlu kira sendiri. Kemudian kita boleh pecah yang kedua. Kita pecah untuk Ali pula. Okey, Ali. Kemudian bukan selain daripada Ali lah. So ini B, yang ni B prime. Ataupun nak buat bar pun boleh, ataupun nak guna prime pun boleh. So mana-mana pun boleh. Okay, katakan saya gunakan prime lah. Okay, saya guna prime. Ini B prime. Okey, untuk Ali, kalau dia jawab betul 0.6. So letaklah sini 0.6. Ini pun 0.6. Kemudian yang saya buat merah ni, ini kita perlu cari sendiri. Kemudian kita pecah yang ketiga. Setiap ni kita kena pecah untuk C dan C prime. C prime. C prime. Yang ni pun sama. C prime. Okey. Dan untuk Abu ni, kalau dia jawab dengan betul, maka kita boleh gunakan 0.55. 0.55, yang ni pun sama, 55 sampailah yang di bawah 0.55. Dan yang merah ni kita perlu jumlahkan supaya jumlah dia mesti 1. Okey, jadi soalan yang pertama, kita nak mencari probability the puzzle will be solved correctly by all of them. Maksudnya semua tu jawab dengan betul. Maka kita boleh ambil A intersect B intersect C. Maksudnya semua ranting ni kita ambil. So 0.65 darab 0.6 darab 0.55. Okey. Maka kita akan dapat 0.2145. Soalan B pula, only one of them will get the correct solution. Maksudnya kita akan pilih mana ranting yang hanya seorang je yang jawab dengan betul. So kita pilih ranting. Okey, yang ini ranting yang pertama. Yang ranting yang kedua ni, yang ini pun boleh. Bukan, yang kedua, so yang ini. Kemudian yang ketiga adalah yang ni. Maksudnya kita kena pastikan satu je betul. Macam ni kan, A saja betul ranting pertama. Kemudian yang kedua B saja betul. Yang ketiga C saja betul. So kita berdasarkan ranting yang ni lah. Okay, so gunakan ranting tu, maka kita dah boleh jawab. So katakan event yang kita nak cari ni adalah event only one. Okay, only one of them we get the correct solution. So kita boleh gunakan kalau kita ambil ranting yang pertama, terus kita ambil 0.65. 0.65 darabkan dengan 0.4. Okey, darabkan dengan 0.45. Jadi 0.45. So darab dengan 0.45. Kemudian ranting yang kedua, kita boleh ambil 0.35 darabkan dengan 0.6. 0.6 kemudian darabkan dengan, sama juga kita tambahkan dengan 0.45. Okey, 0.45. Dan ranting yang ketiga kita boleh ambil 0.35 darab 0.4 dan darabkan dengan 0.55.
maka kita akan dapat jawapan dia adalah 0.2885. Okey, kita tengok soalan 17. Katakan Aisyah ni event Aisyah lah. Ini saya ringkaskan, ini adalah Aisyah. Yang B ni kan B. S Siti. Ada yang terasa? Kemudian M Muna. Ada di sini Muna? Okey. Kemudian event yang berikutnya adalah broken biscuit. So ini adalah B. Ini kita refer kepada maklumat soalan. Okey, jadi sekarang ni kita akan buat dulu 3 diagram. Ini Aisyah, Siti, Muna. Aisyah, Siti, Muna. Okey, keberangkalian Aisyah yang pack adalah 0.55. Biasanya pengiraan kita mesti gunakan decimal number. Si Siti berapa? 30. 0.3. Muna 0.15. Jadi kalau kita nak semak, betul tak ni? Kita jumlahkan, dapat tak satu? Kalau dapat, maka betul lah. Kemudian baru kita bincang masih ada pack tu broken ataupun tidak. Okey. Macam tu lah. Setiap point tu kita pecah dua, broken ataupun not broken. Okey, kalau broken berapa? Kalau Aisyah yang buat, Aisyah yang ni yang pack broken adalah 0.7. Letak je 0.7. Kemudian siapa lagi? Siti 0.2. Aisyah 0.1. Oh salah, guna. Ada Aisyah tak berhati. Muna 0.1. Jadi yang lain tu kita gunakan satu ranting tu lengkap mesti 1. So yang ni berapa? 0.3. Yang merah ni kena kira sendiri. Dah. Itu je lah. Okey, kemudian kita tengok soalan. Soalan dia nak mencari probability. Tapi dia ada syarat. If a broken biscuit. So, letaklah /if broken. Kemudian kita nak mencari keberangkalian untuk Aisyah. Salah if. So kita gunalah formula Aisyah intercept B divided by PB. A intercept B nak ambil yang mana? Ambil ranting yang pertama kan? Ranting yang pertama. So yang di atas tu ada masalah lah. Yang masalahnya yang panjang ni P. Sebab B kita ni, ni ada 1, ni ada 2, ni ada 3. Jadi kena baca 3 ranting tu. Jadi kalau kita nak tulis, yang atas ni simple je, 0.55 darab dengan 0.7. Okey, yang PB ni kena ambil ada 3 ranting. Ranting yang pertama 0.55 darab 0.7. Oh, ranting yang ketiga 0.3 darab dengan 0.2. Tambah lagi 0.15 darab 0.1. Dapatlah 0.837 ataupun dalam bentuk fraction 77/92. Okey, kita lihat soalan 18. Okey, kita lihat soalan 18. Kita ada 12 merah ball. Ini dalam bucket So katakan dalam satu bekas ni kita ada 12 merah, kemudian 8 green. Kemudian kita ambil 2. So kita ambil 1. Kemudian kita akan ambil yang kedua. Okey. Tapi dia punya syarat tambahan dia adalah without replacement.
Maksud dia bila kita ambil kali pertama, sebelum kita ambil kali pertama, NS kita adalah 12. NS kita adalah 20. Bila kita selepas kita ambil kali pertama, untuk nak buat kali yang kedua, maka NS sudah berubah menjadi 19. Sebab yang pertama kita keluarkan terus. Bila ada ayat without replacement, maka selepas yang kita keluarkan tu, kita tak masukkan balik. Maka NS yang kedua yang kita nak buat tu, tinggal dalam bekas tu adalah 19. Okay, jadi kita boleh bina tree diagram. Tree diagram sama ada kali pertama kita ambil sama ada red color ataupun green. Mana kita pecah, bila kita ambil kali kedua, mungkin red, mungkin green, ataupun satu lagi red, green. Kemudian untuk kali yang pertama, NS kita ni mesti per 20. Ini adalah mesti per 20. Bilangan merah kita adalah, sebelum kita ambil, bilangan merah kita adalah 12. So sini 12, yang ini adalah 8. Ini untuk rantai yang pertama. Kemudian disebabkan ada ayat without replacement, maka untuk yang kedua ni, masa kita nak ambil kali yang kedua, dalam bekas dah tinggal 19. Ini per 19, ini per 19, ini pun per 19. Okey. Kemudian untuk yang ni, rantai yang pertama ni, kali pertama kita dah ambil merah, maka merah akan berkurang 1 daripada 12, tinggallah 11. Yang green ni masih kekal. Jadi kalau kita lihat ni, jumlah dia mesti 1. Sama juga untuk rantai yang kedua ni, kali yang pertama kita dah ambil green, so green akan berkurang menjadi 7. Sedangkan merah kekal, so jumlah dia adalah 1. Okey, soalan yang pertama, kita nak mencari find the probability that the first ball is red. So probability R lah. First ball adalah red. Maksudnya kita baca je daripada rantai yang pertama, 12 per 20, ataupun kita boleh pemudahkan 3 per 5. Soalan yang kedua, probability second one is red if, maksudnya yang kedua adalah merah. If, letak je slash, first is red, maksudnya ini adalah R1. Kalau yang macam ni maksudnya R2 after R1. Ini adalah R2 R2 after R1, maksudnya adalah 11 per 19. Kita terus baca daripada tree diagram. Kemudian soalan C pula, probability that second one, maksudnya second one tu adalah R2 if first adalah green. So kita carilah R2 after G1. So ambillah 12 per 19. Okey, kita lihat soalan D pula. The second one adalah red, so R2 lah. Jadi kalau untuk nak dapatkan R2, dia berada di sini. Jadi kemungkinan dia rantai yang pertama, dan satu lagi adalah rantai yang kedua. Jadi kita untuk nak kira R2, jangan jawab 11 per 19, sebab kita ada R2 pada rantai yang kedua. So kita ambil rantai yang pertama, so 12 per 20 darab dengan 11 per 19, ataupun rantai yang ketiga, 8 per 20 darabkan dengan 12 per 19. Ini kalau kita permudahkan, kita akan dapat 3 per 5. Okey, kemudian soalan E pula. The first one is red, so R1 if second is R2. Jadi kalau kita nak baca pada ranting, R1 after R2, memang tak ada lah. Yang kita ada R2 after R1. So yang ini kita gunakan formula conditional probability, kemudian kita bahagikan dengan PR2. Okay, so R1 intersect R2, so kita boleh ambil rantai yang pertama, 12 per 20 darab dengan 11 per 19. Kita ambil rantai yang pertama. Kemudian PR2 kita dah kira 3 per 5. Okay, so kita permudahkan, jawapan dia adalah 11 per 19. Ini kaedah table ni. Maksudnya kita akan pecah kalau ada dua peristiwa, A prime, B prime. Kita buat dengan menggunakan cara table.
Kita lihat contoh 19. Okey, kita keluarkan dulu maklumat. Okey, sekarang ni maklumat kita apa? Number of male student 50. So saya keluarkan kat sini. Okey, saya ambil number of, saya keluarkan maklumat ya. Number of male, katakan M lah, sama dengan 50. Kemudian number of female 50 juga. Kemudian setiap student dia akan ambil course sama ada statistik or mathematics, dua. Jadi kalau kita nak define, S ni adalah statistik, S adalah statistik. Kemudian yang M tadi kita dah wakilkan untuk male. So kalau maths ni nak wakilkan apa? Pilihlah mana nak. Kita ada banyak E sampai Z. Letaklah MT lah, senang. So ini adalah untuk maths. Nak bezakan dengan male tadi, kan dua-dua M kan mabuk pula. Okey, kemudian kalau 60 student, okey, kalau 60 student pas matematik, 60 student. Okey, maknanya kalau saya keluarkan maklumat PMT, ni sama dengan 60 per 100. Kenapa 100? Sebab male 50, female 50. So 100. Ataupun biasa probability ni kita buat dalam bentuk 0.6, lagi mudah. 0.6. Kemudian maklumat seterusnya 2/3 daripada male student, 2/3 adalah, okey, yang ni macam mana? 2/3 maksudnya daripada 60, 2/3 tu adalah male student. Jadi nak guna syarat apa tu? Dah baru lah. Ni katakan saya buat table lah. Biasa jumpa ni kan. Okey, maths dengan statistik. Kemudian male, female. Jumlah male tadi berapa? Kalau jumlah kita letak di sini, ujung sekali jumlah dia. Female pun 50. Kemudian kebarangkalian untuk maths, jumlah dia berapa? Jumlah dia 60 kan? So jumlah dia 60. Tadi jumlah sini 100. Maka di sini berapa? Di sini 40 kan? Yang saya pinggan ni, ini kita kena kira sendiri. Okey, kemudian 2/3. So daripada 60 ni, 2/3 tu adalah male. So berapa? 2/3 daripada 60 berapa? 40. So ini adalah 40. Ni 2/3 ni merujuk kepada bilangan 40. Mana tak 40? 2/3 daripada 60. 40. Yes, ni 40. Maklumat seterusnya, kalau dekat sini, kalau sini 60, sini berapa? Mesti ada 20. Okey. Kemudian maklumat seterusnya 3/4. 3/4 daripada 60 berapa? 3/4 daripada 60. 40.
Kau betul. 45 pula, dah kurang. 45 kamu kira lah. 40 45 sekejap Ini 23 daripada sini. Yes. Kemudian, salah ni. Untuk statistik pula. Statistik. Maknanya kita kena rujuk kepada jumlah 40. Ini untuk cerita statistik. So ni berapa? 30. Okey, keadaan kembali tenang. So kita rujuk kepada statistik. Tapi ini untuk female. Maka letaklah sini 30. Betul? Yang kita perlu kira di sini. Ni berapa ni? Yes. Macam itulah cara kita nak lengkapkan table. Kalau nak guna tree diagram memang tak boleh. Nak guna Venn diagram pun tak boleh. Kemudian barulah kita jawab soalan. Kita nak mencari probability that the student is a female. A male. Male or tu union. Passes mathematics. MT. Maka kita boleh gunakan PM tambah PMT tolak dengan PM intercept MT. Ini formula lah. Formula union. Kemudian kita kira keberangkalian untuk maths. Bukan maths. Male. Male kita jumlah kita berapa? 50. Daripada jumlah semua 100. Ni apa? Maths. Maths jumlah semua berapa? 60. Yes, 60. Okey. Male and mathematics berapa? Betul tak? Yang dua-dua tempat dia ada. Male ada, kemudian maths semua ada. So 40. Ambillah 40 per 100. Dapatlah 7 per 10. Betul? Okey, macam tu lah. Soalan seterusnya. Kita ada perkataan if. Bila if, letak je slash. If the student is a female, letak F. Macam tu. Nampak je perkataan if ataupun given, letak je slash. Kemudian soalan dia, baru kita jumpa ni. Find the probability that she passes statistic. So S lah. Yang ini guna formula S and F divided by berapa? PF. Okey, probability S and F 30. Okey, tapi kita kena ingat jangan tulis 30 je. Sebab dia adalah nilai probability. Kena perkan dengan 100. Okey. Jumlah PF berapa? Jumlah PF 50. Jangan lupa per 100. Jadi nanti kau dalam exam kan, jangan buat 30 per 50. Siapa yang buat ni salah. Sebab ni kita bincang probability. So kena buat 30 per 100. Yang nombor apa sama? 50 per 100. Walaupun jawapan dia sama, tapi kaedah tu salah. Ingat kaedah kalau betul baru dapat jawapan. Kalau kaedah salah, jawapan terus kosong. Okey, dapatlah jawapan dia 3 per 5. Soalan C, kita nak calculate the probability student female. Male and statistic. Passes statistic. Yang ini baca daripada table je.
Kalau kita baca daripada table, berapa bilangan dia? M intersect S. Berapa? 10. Dan jangan lupa mesti perkan dengan jumlah semua. Dapatlah 1/10. Selesai. Okey, untuk soalan 20. Okey, seiranya untuk yang ni kita buat dalam bentuk table. Hotel A and B. Katakan yang pertama ni adalah Hotel A and B. Okey. Kemudian dia menyediakan beberapa servis lah. Okey. Yang pertama, accommodation only, maknanya penginapan saja. Yang kedua adalah accommodation and breakfast. Okey, maksud dia kalau yang ini kita boleh gunakan, ya, kita nak gunakan simbol event apa? Okey, katakan kita gunakan okey, accommodation ni kita gunakan D lah. Katakan saya gunakan D. Okey, accommodation ni saya gunakan tarifan D lah. D. Kemudian yang kedua adalah accommodation and breakfast. So saya gunakan E lah. Jadi so kita tarifkan D ni adalah accommodation only. Kemudian yang event E ni kita tarifkan sebagai accommodation and breakfast. Okay. So yang ini kita tarifkan sebagai accommodation and breakfast. Okay, kemudian a group 300 tourists distribute to these two hotel. Maknanya kita ada, so maklumat seterusnya, a group of 300 tourists distribute to these two hotel. Maksudnya kita ada 300 pelancong. Jumlah dia adalah 300. So bila jumlah ni kita letak kat sini 300. So dalam 300 ni 40 memilih hotel A. Okey. 40 ni memilih hotel A for accommodation. Maknanya dia ada dua syarat, hotel A satu, kemudian accommodation. Maksudnya 40 tu kita boleh letak di sini, 40. Okay, kemudian maklumat yang kedua, 120 of them choose hotel B for breakfast and accommodation. Maksudnya hotel B dan breakfast and accommodation. Maksudnya ini adalah 120. Itu maklumat dia, 120. Kemudian there are 150 tourists from the group staying in hotel A. Maksudnya jumlah untuk yang stay dekat hotel A 150. So kita tak ini 150 jumlah dia. Kemudian a tourist is chosen randomly. Maksudnya kita pilih seorang dia. Soalan dia apakah keberangkalan? Okay, sebelum kita jawab soalan keberangkalan, kita kena isi lah. So yang lain ni kita lengkapkan dah. So yang ini kita boleh ambil 150. So kalau sini 150, maka di sini 30. Kemudian ini adalah 70. So 70 ini adalah 210. Yang hijau ni kita perlu kira sendirilah. Ini 230. 230. Kemudian yang ini adalah 110. Yang hijau ni kita perlu lengkapkan berdasarkan jumlah yang kita ada. Okey, kemudian soalan yang pertama, kita nak mencari probability that the tourist stays in hotel A. Stay in hotel A or take the accommodation only. Accommodation ni maksud dia D lah. D. P union D. Maksud dia punya syarat dia A or. Kan? A or. Maksud dia tinggal di hotel A. Hotel A 150. Maknanya di sini kita boleh gunakan formula probability yang kita nak mencari union. So kita gunakan PA tambah PD tolak dengan A intersect D.
A intercept D. Okay. So PA adalah 150 per dengan 300. 150 per dengan 300. Tambah dengan PD pula, jumlah D adalah 70. 70 per 300. Tolak dengan A and D, maksudnya di hotel A dan accommodation only. So itu adalah 40 per 300. Jadi kita akan dapat 100. Ini kalau kita kira ni 0.6. So jawapan dia adalah 0.6. Okey, kita lihat soalan B pula. Kita nak mencari probability that the tourist choose to stay and have breakfast if he stays in hotel B. Maksudnya if ni kita gunakan untuk B/B. Kemudian probability yang kita nak cari adalah stay and have breakfast. Maksudnya ini adalah accommodation with breakfast. Itu adalah event E. Okay. So kita kena ambil, gunakan formula conditional E intercept B divided by PB. Okay. So kita boleh kira E intercept B, E and B 120 mesti per dengan 300 bahagi dengan PB. PB jumlah dia 150 per 300. Jangan lupa pastikan mesti per dengan 300 sebab ini adalah kebarangkalian. So kita akan dapat 4 per 5. Soalan C pula. Kita nak mencari probability that the tourist stays in hotel A. Stay in hotel A. Kemudian if he does not take breakfast in the hotel he stays. Ini maksud dia merujuk kepada event D. Ingat, event D ni adalah accommodation only. Sebenarnya dia tak ambil breakfast lah. So ini adalah D. So A given D, gunakan formula A intercept D divided by PD. Okay, so A intercept D, A and D adalah 40. Pastikan mesti per dengan 300. Kemudian PD kita, jumlah kita 70 per dengan 300. Maka kita akan dapat 4 per 7. Kita nak mencari probability that the tourist stay in hotel A. Maka kita gunakan A, or stays and take breakfast. Ini merujuk kepada E lah. E tapi in hotel B. So saya buat EB lah ni. EB. So kita boleh gunakan, guna PA plus PEB tolak dengan A intercept EB. Okey, untuk PA kita boleh ambil sebagai 150 per dengan 300 tambah dengan E, maknanya kita gunakan accommodation and breakfast E, tapi dia mesti berada di hotel B. So 120 lah. 120 per dengan 300 tolak dengan dia berada pada hotel A and hotel B. Mana boleh bersilang. So yang ini nilai dia adalah 0. So tak perlu kita masukkan nilai dia adalah 0. Maksud dia tak boleh stay dua hotel A dan B. So maklumat yang kedua ni kita boleh letak 0. So kalau kita jumlahkan ni, kita akan dapat 270. So 270 per 300. So 270 per dengan 300. Jadi kalau kita permudahkan dapat 9 per 10.